Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. So kalau anda tengok video ni di rumah, di UTM ataupun di mana-mana sahaja, so this is our first episode of our podcast, iaitu dalam rancangan dalam projek Get to Know Us What's the Club. Okay, secara dasarnya sebenarnya projek ini sebenarnya untuk kita memperkenalkan kelab-kelab dalam UTM. So kita tak naklah Fasasi ni pergi meninggalkan kelab-kelab yang lain. So kita nak bergerak seiring dengan kelab-kelab yang berada di UTM. So jadi sebelum kita perkenalkan kelab-kelab lain lah, baik sebenarnya kita ni perkenalkan kelab kita dulu. So hari ini saya bawa kepada anda tetamu saya pada hari ini, iaitu nama saya Muhammad Daus bin Muhammad Jumain, boleh panggil TTF Daus. TTF Daus TTF lah. Daus lah. Kenapa panggil TTF Daus? Okay, TTF ni so nak tahulah apa ni TTF sebenarnya. Yes. Saya rasa memang ramai sangat tak tahu apa tu TTF. Dalam kelab Fasasi je lah tahu apa tu TTF. Okay, TTF ni adalah tim trainer Fasasi. Okay, ditubuhkan, dia masih di bawah kelab, tapi dia dipilih oleh penasihat kelab lah. Penasihat kelab iaitu Puan Hadibah melalui interview yang sangat-sangat ketat untuk bertujuan untuk melatih fesi-fesi untuk menghadapi minggu halal siswa yang akan datang. Jadi TTF ni kena interview jugalah. Kena interview juga. Flow dia sama macam fesi-fesi untuk masuk ke kelab, tapi dia lebih straight dia sebab dia melalui Puan Hadibah. Jadi kalau nak masuk, dia sebenarnya samalah sebenarnya. Kalau kita nak masuk kelab Fasasi pun kita kena interview juga. Betul. Sama juga macam TTF ni, kena betul. interview juga. Kena interview juga. Dia bukan sembarang masuk, bukanlah. Bukan sembarang masuk lah. So maksudnya dalam setiap kelab sekalipun, dalam Fasasi ke, dan TTF ni sebenarnya sebahagian daripada kelab Fasasi. Kalau siapa yang tak tahulah di luar sana, sebenarnya TTF ni adalah sebahagian daripada kelab Fasasi. Dan kelab Fasasi ni ada satu dia macam kena interview juga. Betul. Kalau TTF pun kena interview juga. Yes, sebelum masuk tu, sebelum diorang terpilih untuk join minggu halal siswa, diorang mesti melalui beberapa CD TOT. Itu nanti kita akan bincang lagi, kita akan borak lah. Nanti kita akan borakkan panjang lagi. Sebelum daripada kita nak borak lebih lanjut berkenaan TTF dan juga kelab Fasasi ni, sebenarnya kan mungkin dekat luar sana pun ramai nak tahulah. Kita dah ada kelab Fasasi kan, lepas tu kenapa tertubuhnya TTF ni di dalam kelab Fasasi tersebut? Okey, sebenarnya kenapa TTF ni ditubuhkan adalah untuk untuk mencari ketua, untuk jadi pelatih di antara fesi tu. Untuk melatih fesi-fesi ni, untuk mengarungi LDK pula untuk mengarungi TOT yang akan datang. So maksudnya TTF ni daripada kalangan pelajar jugalah, daripada kalangan Fasasi juga. Dan sebenarnya TTF ni daripada kalangan Fasasi, kita bawa di kalangan Fasasi ini mengajar ataupun melatih Fasasi sendiri. Betul. So maksudnya dekat sini pendekatan lah. Orang kata pendekatan kita ni lagi dekat. So pernah tak korang rasa macam kalau orang-orang macam lagi berumur lah orang cakap kan, lagi berumur, dia macam tak faham sangat orang muda, betul tak? Kita nak refreshment, kita nak menari-nari, diorang nak ceramah. So mungkin pendekatan ni lagi dekat lah. Sebab kalau diikutkan pun daripada yang dulu pun kita tak boleh samakan yang dulu dengan sekarang. Betul. Lagipun kita pun pernah kena COVID 2 tahun di rumah apa semua. Jadi gaya ataupun cara tu sangat-sangat berbeza lah berbandingkan dengan dulu kan. Dengan yang sekarang tu sangat-sangat berbeza. So jadinya TTF ni ditubuhkan untuk melatih. Untuk melatih fesi ni lah. So maksudnya dalam Fasasi ada TTF untuk melatih Fasasi. So tujuannya apa? Maksudnya tujuannya ke arah apa? Dia lebih ke arah untuk mengasah bakat, untuk mencari kepimpinan yang baru, untuk kelab yang akan datang. Sebab tu kami masih berada di bawah kelab. Okay. So maksudnya kat sini kalau kita dalam kelab Fasasi tapi TTF ni ditubuhkan membantu kelab lah. Untuk membantu kelab lah. Okay, dia untuk membantu kelab So kalau korang nanti kan, korang masuk Fasasi dan sebagainya, korang macam tertanya-tanya kan, TTF ni apa, kelab ni apa, adakah benda ni dua benda yang berbeza? Dia berbeza sebenarnya sikit lah. Dia berbeza sikit tapi masih di bawah satu naungan yang sama. Naungan yang sama. Itu siapa? Sama. Puan Hadibah. Puan Hadibah. Okay. So dalam aktiviti tahunan tu, apa yang sebenarnya yang aktiviti atau program yang wajib sangat TTF anjurkan? Okay.
pada setiap tahunnya, pada setiap sesi lah, kita akan melakukan TOT. TOT ni adalah training of trainer lah. Di mana akan ada beberapa siri. Selalunya kita akan ada 3 atau 4 secara fizikal. Kalau dulu boleh online lah. Dulu memang agak kita tak boleh halang benda tu disebabkan COVID, semua duduk dekat rumah. Kita memang tak dapat elakkan. Tapi apabila tahun ni bermula, semua kembali aktif dan kelab Fasasi juga akan kembali aktif. Dan di sinilah TOT akan bermula secara fizikal ya. Untuk pengetahuan anda semua, pada tahun ni, pada sesi ni TTF akan melakukan 3 siri TOT. 3 siri TOT. So kalau macam dulu kan kita ada online. Betul. Kita ada online kan, macam kita TOT pun online. Macam saya pun kelahiran daripada TOT online. TOT online lah. TOT online, TOT 1, TOT 2 kami online. So macam boring sikit lah kan. Agak bosan lah. Daripada fizikal. So apa sebenarnya perubahan drastik lah yang daripada awak nampak daripada macam daripada online kepada fizikal, perubahan drastiknya? Sebenarnya memang sangat-sangat berbeza lah. Memang sangat-sangat beza. Apabila online kita memang kelab Fasasi kan, TTF buat banyak LDK. Satu saya nak sentuh pasal LDK lah kan. Kita buat secara online, memang kita tak akan dapat pastikan semua orang buat dekat depan komputer, dekat depan handphone tu kan. Dan kita tak tahu keberadaan dia orang kat mana. Itu sangat-sangat kita tak dapat kawal lah. Okay. Lepas tu kalau fizikal ni, dia sangat seronok sebenarnya. Kita dapat tengok dia orang bergembira, dapat berinteraksi dengan fesi-fesi lain, dengan TTF. Tu sangat-sangat orang kata kita nak benda tu sebenarnya. Tapi bila online itu adalah benda yang kita tak dapat. Lagi satu, Fasasi ni adalah bonding. Bonding di antara Fasasi-Fasasi tu sendirilah. Orang kata apa? Tak tahulah dekat kelab lain ada ke tak ada. Tapi ini adalah ada satu sebutan yang selalu kita gunakan. Iaitu keluarga Fasasi. Keluarga Fasasi. Keluarga Fasasi. So sebenarnya kalau kita cakap pasal kelab Fasasi, apa yang sebenarnya kami nak bawa adalah sebenarnya sifat kekeluargaan tu lah. So maksudnya kalau lah korang pergi certain kelab kan, certain kelab mungkin kita memang bawa ke arah kepimpinan, memang kita orang akan bawa ke arah kepimpinan, tapi cara nak masuk ke arah kepimpinan tu melalui dengan sukaria dulu, baru kita ajar. Sebab itulah kita ada TOT dan sebagainya lah. Kalau itu daripada TTF, kalau daripada kelab sendiri, kalau daripada kelab ni kita akan buat lebih kepada kepimpinan dan juga kita akan collab dengan unit kaunseling lah. So banyak program-programnya yang berkenaan dengan kaunseling, kita akan ke arah kepimpinan dan sekarang pun kita ikut tuah indeks dalam kepimpinan lah. Kalau boleh saya nak tahulah kan. Mungkin saya dah tahu, tapi kita clearkan balik semua. Kita clearkan balik. Okay, kelab Fasasi ni di bawah kepimpinan apa sebenarnya? Dia kalau kita nak tengok kan, sebenarnya kalau Fasasi, kalau kita nak cakap di bawah kepimpinan ni, dia macam menyeluruh tau. Kalau kepimpinan, ramai orang tahu kepimpinan just be a leader and anything else lah dalam kepimpinan itu sendiri. Tapi bagi saya, Fasasi ni dia menjurus kepada semua arah. Sebab kepimpinan macam kita tahu semua benda. Okay, apa benda yang kita buat semua ada aspek-aspek kepimpinan dan Fasasi ni membawa ke arah itu. Okay, contoh macam kami cakap tadi, sebelum daripada tu kita ada sifat kekeluargaan. So sifat kekeluargaan tu ataupun kita panggil sebagai family man lah. Senang cakap family man. So family man ni lebih orang yang senang kita nak berinteraksi, senang negotiation. So senang lah semua benda kita nak rasa senang dengan orang tu. Sebab kadang-kadang bila kita bercakap, kalau kita tak ada sifat family man tu ataupun kita tak ada sifat kepimpinan dalam kekeluargaan lah contoh so bila kita nak bercakap pun susah. Bila kita nak bertolak ansur pun susah. So dekat sini kita ajar semua benda. Dan juga di sini kita ada soft skill yang sangat banyak. Sebab itu kita ada TOT, kita ada program-program dalam kelab lah. Tapi memang saya rasa TOT ni lah yang akan membezakan Fasasi dengan kelab-kelab lain. Ya, betul. Dia sangat-sangat membezakan lah. Di mana kita sebenarnya bukan macam expectation orang kat luar sana tau. Macam orang cakap, kenapa masuk Fasasi? Kau nak berjoget je ke? Bukan.
Bukan. Kan? Saya bukan. Itu antara salah satu perspektif yang Kan macam kenapa nak anggap kita orang menari cinta tu? betul sebab bila Hmm. masuk dalam macam fantasi je orang fikir macam joget. Nak joget bukan. Kau kerja kau joget Tapi sebenarnya kelab fantasi ni kita tak dapat sangkal dia telah melahirkan banyak pemimpin yang sangat-sangat baik. So kita tengoklah alumni gitu Alumni macam mana kan. So memang diorang sangat-sangat hebat. Sekarang pun ada yang buka body language Betul. ni. Macam itu yang DTF dah pergi kan. Betul. Dah sentuh pasal body language ni. Saya rasa sangat-sangat berguna lah. Untuk anda, siapa-siapa yang nak belajar, tolong belajar. Dia sangat-sangat akan menambah baik anda punya kehidupan untuk awak sendiri dan untuk orang lain. So baguslah. Bagus, sangat-sangat bagus. Kalau join Fasasi ni dan juga join TTF ni baguslah. Bagus. Okay. Dia banyak cabaran dia lah. Kalau kita nak berkaitan dengan cabaran, kita nak tahu dulu kelebihan lah. Kelebihan yang TTF Daud rasa sebelum daripada TTF Daud jadi TTF dan selepas daripada jadi TTF. Apa yang nampak impak dia? Okay. Sebelum saya masuk kelab Fasasi ni, saya memang suka bergerak seorang. Pergi mana-mana organisasi pun saya memang bergerak seorang. Tapi saya rasa itu dah cukup bagus. Tapi salah. Salah. Apabila tahun 2 saya masuk kepada kelab Fasasi dan itu merupakan mingguan siswa secara atas talian. Online lah orang cakap. Saya rasa sangat bosan. TOT bayangkan TOT pun online. Kita tak dapat kenal kawan, kita tak dapat kenal ketua kita siapa. Cuma kita kenal TTF kita je lah time tu kan. So apabila saya balik time tu, saya memang tak banyak bercakap dengan orang. Itu satu. Lepas sahaja saya join TTF, saya dapat rasakan saya kena bercakap dengan semua orang. Apabila saya menjadi TTF, saya dipertanggungjawabkan untuk menjadi ketua TTF. Saya rasa benda tu sangat, dia tak membebankan. Saya tak nak cakap benda tu membebankan, tapi dia sangat berat. Sebab saya tahu apabila apabila saya dapat jawatan tu, dia bukan dapat setakat nama, tapi dia datang sekali dengan tanggungjawab. Dia, daripada segi saya punya percakapan, daripada saya berinteraksi dengan orang tu sangat-sangat berbeza. Tapi bagi versi tua, awak anggap saya ni introvert ataupun extrovert? Kalau kita tengok daripada luaran lah, kita tengok pada luaran, kita pun dah selalu lepak sama-sama kan. So saya rasa extrovert lah. Extrovert, okay. Sebenarnya sebelum lagi versi tua kenal saya lah introvert. So memang senyap gila lah. Memang senyap. Mungkin orang lain tak percaya, mungkin orang yang kenal saya memang tak percaya. Tapi saya memang introvert. Saya memang susah untuk bercakap orang. Saya terlalu fokus untuk bekerja lah. Tapi apabila saya jumpa kawan dekat kelab Fasasi ni, dia mengubah. Betul? Dia betul-betul mengubah. Betul? Sebab sebenarnya kan, kalau nak cakap pasal introvert kan, kita sebenarnya ada fasa di mana yang kita rasa macam aku kena berubah, aku kena ini kan. So introvert ni sebenarnya ke arah extrovert tu sebenarnya satu perubahan lah. Memang satu perubahan yang sangat-sangat besar, yang sangat ketara lah. Sebab sebenarnya sebab tu lah kan, sebab Fasasi ni kita ada 150 orang dan anggaran untuk orang mohon Fasasi adalah seramai 300 orang. 300 orang. So bila awak semua join kelab-kelab yang mempunyai orang yang ramai dan kita tahu kelab tu bila orang ramai, kita punya saingan tu ramai. Memang saingan daripada segi kepimpinan, daripada segi untuk awak berkawan pun awak memang akan sangat-sangat tercabar. So bila saingan kita ramai, dia akan jadi makin lama kita akan makin improve. Betul. Betul. Makin improve. Mungkin kita rasa bila kita seorang tu macam saya cakap tadi, kita rasa memang dah cukup bagus. Tapi apabila kita ramai, kita lagi bagus. Betul. Memang kita akan lagi bagus. So ada semangat kerjasama. Kerjasama. Dalam masa kita bersaing, tapi dalam sama kita ni bekerjasama juga. Kita tetap bersaing, tetapi bersaing secara sihat. Okey. Bersaing secara sihat. Untuk kita sambung pasal yang sifat ni, masa saya interview sebagai saya menjadi TTF dan saya interview face-to-face, banyak pertanyaan saya kepada mereka, adakah mereka introvert ataupun extrovert, dan mereka kembalikan soalan tu kepada saya. Boleh ke introvert masuk kepada kelab Fasasi? Sangat-sangat digalakkan sebenarnya. Tapi sebenarnya ramai je yang sangat ramai. daripada introvert kepada extrovert.
So sebenarnya kita orang lagi suka perkara tu tau. Ha. Sebab benda tu salah satunya kalau lah contoh diorang masuk sebagai introvert, tiba-tiba diorang keluar sebagai orang yang ada communication skill lah ke extrovert tu, bangga lah, kita rasa bangga kan. Memang betul-betul kalau Rasa kita bangga. sebagai ketua pun, Festi Tua pun pernah menjadi banglong kan untuk MSS kan. Aha. Kalau kita dapat rasakan tau, kawan kita baik-baik daripada senyap, sampailah dia buat kerja, tapi dia masih boleh berkomunikasi dengan orang. Dia macam berlainan tau. Macam daripada masuk sampailah dia keluar tu, dia berlainan. Sangat-sangat, betul tak? Betul. Seronok lah. Seronok kita dapat tengok dia macam tu. So sebenarnya banyak lah. Banyak sebenarnya. Banyak kelebihan dia, dan Fasasi ni antara satu kelab yang mempunyai sangat ramai orang. Sangat ramai orang. So korang kat sini lebih kepada kita berkawan lah. Kita berkawan dan juga kita kenal. Kalau kita rasa diri kita hebat macam TTF Daud cakap tadi, sebenarnya ada orang lagi hebat daripada kita. Betul. So, saya sangat-sangat setuju benda tu. So kita belajar lah. Okay. Kita dah cerita kelebihan, kita dah cerita tentang program dan sebagainya. So kita akan masuk sesi santai lah sikit. Kita santai lah. Kita keluar lah sikit daripada kepompong kita ni. So sebenarnya kita adalah nak tanya-tanya soalan kan. Tanya soalan. So sebenarnya macam kita tahu kan sekarang kan, kalau berkenaan dengan kelab, so ramai sebenarnya orang yang rasa dia macam, oh aku tak boleh lah macam ni. Sekiranya dia nak jadi leader tau. Setiap orang sebenarnya kita ada rasa impian untuk menjadi ketua. Sama ada dia jadi ketua ataupun jadi follower lah. Selalunya follower ni orang yang mengikut je. Tapi ketua ni orang yang bagi arahan. So ramai orang yang dia rasa nak jadi leader, tetapi dia rasa gagal. Faham tak? Bila dia sekali je dia gagal, dia rasa gagal terus. So apa kata TTF Darus ataupun kata motivation lah untuk orang-orang macam ni? Okay, sebenarnya untuk menjadi ketua ni bukan satu perkara yang mudah. Kita boleh cakap macam itulah. Untuk jadi ketua, semua orang boleh jadi ketua. Tapi kita akan ada dua pilihan lagi. Sama ada ketua yang bagus ataupun ketua yang tak bagus. Okay? Jadi untuk jadi ketua yang bagus ni, awak perlu melalui banyak proses. Tapi untuk jadi ketua yang bagus juga, untuk puaskan hati semua orang memang susah. Memang sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah. Kalau awak nak penuhkan expectation orang kan, jadinya macam awak ada style sendiri. Setiap leader akan ada corak yang berbeza-beza. Kita tak boleh samakan. Okay, Festi Tua adalah Festi Tua, saya adalah saya. Antara kesilapan orang untuk menjadi ketua adalah dia terlalu mengikut idola dia. Dia terlalu mengikut orang lain lah, senang cakap lah. Dia contohlah, saya ada satu idola. Okay. Saya terlalu nak jadi sangat idola saya tu. So kiranya kita macam style dia kan, kita macam tiru lah. Style dia, cara bercakap, cara dia lead, tapi sebenarnya kita tak boleh jadi macam dia. Okay. Antara benda yang sangat-sangat penting yang kita terlepas adalah untuk menjadi diri kita sendiri. So kena jadi diri kita sendirilah. Okay. So sebenarnya betul juga apa yang TTF dah cakap tadi. Maksudnya kadang-kadang kita terlepas tau untuk jadi diri kita sendiri. Kita terikut sampailah satu hari nanti, walaupun benda tu dah jadi sekalipun, walaupun benda tu kita rasa macam, oh aku dah sama macam orang yang aku suka, tapi sebenarnya kita tak pernah rasa puas. Tapi saya nak tanya jugalah, kalau kita dah menjadi satu benda yang kita dah sampai KPI tu lah kan, adakah kita rasa seronok sebenarnya nak dah sampai benda tu kan? Sebab kita lupa diri kita siapa. Kita tak rasa puas. Kita tak rasa puas sebenarnya. Sebenarnya kita ada KPI kita sendiri tau. KPI ni macam apa yang kita targetkan nak sampai lah kan. Setiap ketua perlu ada tu. Untuk menjadi ketua yang bagus, awak perlu adakan visi yang sangat-sangat jelas. Kalau contohlah saya nak tanyalah kan, kalau Festi Tua ada satu ketua, ada dua ketua lah saya bagi pilihan. Okay, satu ketua ni bila Festi Tua tanya apa yang perlu dibuat, dia terus jawab. Saya siap backup plan. Dan ada satu lagi ketua, dia tanya balik, apa yang perlu saya buat sebenarnya? Awak pilih, Festi Tua pilih yang mana? Kalau kita ikut daripada yang cakap tadi, saya pilih yang pertama lah. Yang pertama lah kan? Confirm lah. Sebab dia, kalau untuk menjadi ketua yang bagus, memang perlukan visi yang sangat-sangat jelas. Untuk diri sendiri dan untuk pasukan. Sebab apabila awak menjadi ketua, awak bukan bawa diri awak sendiri. Awak perlu membawa suara-suara dan awak perlu dengar apa yang orang lain, orang di bawah awak kan. Sebab tu awak ketua. Ada siapa ni? Saya ada baca artikel-artikel kan, ada baca beberapa quotes lah. Ketua ni dia bukan setakat mengarahkan. Dia adalah untuk menguruskan.
Oh. Dia sebenarnya ketua ni tak perlu fikirkan outcome. Macam hasil lah kan. Tapi dia perlu memikirkan apa Proses team dia boleh buat. Oh, okey. Dia macam daripada segi training team dia lah kan. Apa apa dia boleh buat untuk apa dia boleh disediakan untuk pasukan dia sampai dia dapat outcome yang betul-betul dia nak. Okey. Betul-betul. So maksudnya dekat sini jangan lupa diri sendiri. Jangan lupa diri sendiri. Jangan terikut sangat kepada orang, tapi ikutlah diri sendiri, pace kita macam mana. Betul. Macam kita jogging lah. Kalau kita nak ikut kawan kita, pace kawan kita punya tinggi. Pace kawan awak tu memang dah intentional. Awak baru sebagai sini je. Kita 3 km pun dah semput. So bila kita ikut pace kawan kita tu memang jatuh pingsan lah. Kita memang tak boleh ikut orang lain. Okay? Contohlah, untuk awak lihat orang yang dah berjaya sekarang, awak perlu tahu dia pernah melalui masalah, pelbagai masalah. Dan dia pernah selesaikan dan dia pernah juga duduk di bawah. Awak tak boleh ikut macam apa yang dia selesaikan sebab masalah kita lain-lain kan. Contoh awak nak pergi ke puncak. Apabila ada tangga, masalah dia ada jalan penyelesaian dia ada tangga, ada tali. Tapi awak tak ada apa-apa. Awak macam mana awak nak pergi puncak tu? Sebab masalah kita lain. Betul. So cara penyelesaian pun lain. So makan masa jugalah. Kalau dia mungkin dia lebih cepat. Tapi kita ni makan masa. Tapi macam kita pernah borak tadi kan, pasal putus asa. Kita sebenarnya untuk jadi ketua, antara larangan lah yang paling keras adalah putus asa. Jangan putus asa. Sangat-sangat dilarang apabila ketua, apabila awak menjadi ketua, awak putus asa. Awak bukan putus asa untuk diri awak saja, tapi untuk tim. Kalau dari segi saya lah, kalau kata motivasi lah kan untuk ni, kita sebenarnya kena selalu fikir yang di mana kalaulah semua benda ni dilahirkan dengan kebahagiaan, maksudnya tak ada kegagalan langsung dalam hidup ni, saya rasa kita tak pernah bersyukur. Betul. So kalau kita rasa benda tu, kita kena bersyukur lah apa yang kita ada. Kalau kegagalan tu saya rasa sangat-sangat penting lah. Okay, so TTF Daus, so kita ada sebenarnya soalan daripada Instagram. So mana yang korang tak tahu, sebenarnya kalau sebelum kita buat podcast ni, ataupun kita borak ni, sebenarnya sebelum tu kita dah buka soalan di Instagram kami, iaitu Kelab Fasasi UTM. So korang boleh tengok kat situ lah, kalau ada notification, korang kena on notification tu. Kalau ada story-story yang korang boleh tanya soalan. So mungkin lepas ni kita panggil Kelab Badar, Kelab Angkar dan sebagainya. Kadang-kadang kita nak tahu kan. Tak ada masalah pun kalau non-Muslim nak tahu pasal Kelab Badar kan. So podcast ni bukan berkaitan Kelab Fasasi je lah kan? Bukan muka saya je lah kan kat sini kan? So saya pun akan bertukar, so kita akan bertukar-tukar. So mungkin lepas ni kita akan invite Kelab Badar, Kelab Angkar, Kelab TVT dan sebagainya lah. Okay. So ada soalan daripada Amir. Okay. Daripada AMR.HNF. Amir Hanif kot nama dia. Mungkin lah. Amir Hanif. Okay, kalau nak masuk TTF, macam mana? Apa dia punya, orang kata apa? Kriteria. Kriteria, dia punya syarat lah. Okay. Proses dia lebih kurang untuk masuk Kelab Fasasi sebenarnya. Untuk menjadi ahli FESI lah kan. Tapi apabila awak menjadi TTF, awak perlukan ketat lah, syarat yang ketat. Okay, memerlukan pengalaman, 2 tahun pengalaman sebagai FESI. 2 tahun. Itu sebab kita nak TTF ni nampak perjalanan sepanjang minggu haluan siswa. Dan setiap minggu haluan siswa ni kita pun manusia biasa, kita pun melakukan kesilapan. Di mana kesilapan itulah yang kita akan betulkan pada masa yang akan datang. Supaya kita tak melakukan kesilapan yang sama. Lepas tu kita akan di-interview juga, kita akan ditemu bual oleh penasihat kelab. Oleh penasihat kelab kita jugalah. So maksudnya dia kena interview dengan penasihat terus. Okay. Kalau macam FESI, dia akan interview dengan TTF. Sebelum TTF tu wujud, dia perlu di-interview oleh penasihat kelab, iaitu Puan Hadibah. Kalau saya nak kongsikan, dia ada detik-detik cemas tapi manis lah. Apabila di-interview tu, saya rasa sangat-sangat beruntungnya saya sebab sesi tu memberikan pengalaman untuk saya juga. Untuk sebenarnya dia untuk memilih TTF ni, dia bukan perkara yang mudah. Dia bukan setakat hantar surat awak confirm dapat, bukan. Tapi dia memang melalui satu
temu bual Mhm. yang ada SOP, prosedur yang sangat-sangat ketat untuk dipilih menjadi TTF. Oh, okey, betul. So, macam kelab Fasasi pula, kalau korang nak masuk kelab Fasasi selepas ini, mungkin sesi depan kita akan buka, selepas daripada MHS, kita akan buka dan setiap sesi memang kita orang akan dapat 300 orang lah. 300 orang, 300 orang lebih, mungkin lebih daripada 300 orang dan mungkin lebih sikit daripada 300 orang. Tapi memang kita orang akan cari sampai 300 untuk yang memohon. Tetapi yang akan dapat adalah Seramai 160 atau 180. 160 atau 180. Okay, so maksudnya dekat sini sebenarnya apa yang kami cari adalah tak semestinya awak ni pandai bercakap dan sebagainya awak terus dapat. Tak ya. So awak kena isi borang dan awak hantar kepada kami. So kami akan sediakanlah, kita akan, kalau macam sesi kali ni kita sediakan kotak-kotak di setiap fakulti. Di setiap fakulti, di unit kaunseling, kolej kediaman. Betul. So korang boleh letak borang-borang tu, korang kena print, letak borang tu dalam kotak-kotak yang disediakan lah. So dekat sini apa yang kami cari, satu komitmen lah. Komitmen. Setiap kelab rasanya memang macam tu kot. Memang apabila awak masuk mana-mana, bukan Fasasi sajalah. Kelab lain kelab lain pun dalam kehidupan awak, apabila awak dah melangkah satu step ke hadapan, perkara penting adalah satu tanggungjawab dan komitmen. Komitmen tu awak kena berikan sepenuhnya. Sebab apabila awak dah melangkah satu kaki di hadapan, awak dah bersedia untuk menggalas tanggungjawab tu lah. So apabila awak dah bersedia untuk menggalas tanggungjawab, awak perlu bagi komitmen untuk terus berada di dalam kelab. Sebab kita yang pilih kan? Sebab kita yang pilih. Sebab kita yang nak, so kita kena bagilah komitmen. Kita memang tak ada paksa kan? Kita tak ada paksa. Kita memang tak ada tarik kan? Memang tak ada kau tarik masuk Fasasi. Bukan, kita memang tak ada yang situ. So memang kita terbuka lah. Kalau nak masuk, kalau tak nak masuk tak apalah. Tak apa. Okay. Sebab banyak lagi kelab lain yang bagus-bagus. Kita ada banyak lagi kelab di UTM ni yang sangat bagus. So kelab Fasasi ni welcoming lah. So kalau korang nak masuk, masuk saja. So korang kena isi borang dan komitmen yang paling kita cari. Cumanya kalau ada something macam soft skill seperti communication skill, korang punya lontaran suara ataupun korang punya ciri-ciri korang bercakap menggunakan bahasa badan dan sebagainya tu, itu benda tu advantage. Advantage sebenarnya. Advantage. Sangat-sangat advantage untuk korang dapat lah. Okay. Tapi untuk sesiapa yang tiada, yang nak mencari dan nak mengasah bakat dia orang boleh join kita ni. Sebab kebanyakannya memang nak asah bakat pun. Dia sebab tu TOT tu diadakan. Sebab tu siri latihan-latihan ni diadakan untuk mengasah bakat. Mungkin yang macam Fizi tu cakap tadi kan, ada yang soft skill tinggi. Mungkin dia cukup bagus untuk diri dia. Tapi bukan untuk orang lain. Betul. Di mana apabila berada di kelab Fasasi, kita menyediakan satu platform untuk dia berkongsi dengan orang lain. Betul. So orang yang hebat ni bukan orang yang belajar and dia memang hebat dari satu benda satu benda je, bukan. Orang hebat ni adalah orang yang belajar dan dia bagi semula kepada orang. Dia boleh improvekan diri dia dan dia boleh bawa orang lain berjaya bersama-sama kan. So sebenarnya kita pun sama kan. Kita pun macam awak semua juga. Kami pun takut interview dulu. Kami pun rasa gagap-gagap waktu interview. Dan kami juga rasa yang kami lack of skill lah. Dan sebab itu kami masuk Fasasi. Okay. Sebenarnya banyak lagi soalan. Banyak lagi soalan. Cumanya mungkin masa kita ni tak adalah kita nak sampai sehari kita nak bahas tentang benda ni kan. Betul. So kalau sampai sehari bahas benda ni orang jemu pula. Kan? Tengok muka Titik Daun, tengok muka saya pun orang dah jemu. So untuk kita akhirilah perkara ini. So kebanyakan orang ataupun leader sebenarnya dia lebih kita nak tengok kepada hasil kan. Selalunya memang kita nak tengok hasil macam Titik Daun cakap tadi. Kita lebih fikirkan outcome. Kita nak buat itu ini sedangkan kita tak baiki apa yang belakang kita ni. Kita tak sediakan pun apa yang perlu disediakan kepada kita punya team lah kan. So dekat luar sana, siapa-siapa yang rasa macam dia dah gagal lah kan. Macam leader yang saya rasa macam kadang-kadang dia orang kecewa tau sebenarnya. Sebab kita nak puaskan hati semua orang tak boleh. Memang itu susah agak lah. Dia bukan susah, mustahil. Mustahil. Awak nak kek, saya nak pizza. Macam mana? Kita cita rasa lain-lain. Memang cita rasa lain-lain. Apabila awak jumpa ketua juga, mungkin ada awak
banyak ketua dalam hidup awak kan. Mungkin awak dah jumpa satu ketua ni memang akan puaskan hati awak. Tapi akan ada masa lain awak akan jumpa ketua yang dia berfikiran lain daripada awak. So daripada situ awak sebagai ketua awak perlu berfikir rasional dan apabila awak menjadi pengikut awak perlu juga berfikir rasional juga. Dia sangat-sangat orang kata common sense lah. Dan kepercayaan terhadap ketua tu sangat penting. Ketua bagus macam mana pun tapi tidak diberikan kepercayaan kepada daripada tim dia, dia tak akan menghasilkan satu tim yang sangat-sangat mantap. Bukan. Dia takkan. Sebenarnya kita selalu nampak tau. Sebenarnya ramai orang tak suka ketua dan dia tak beri kepercayaan. Betul. Tapi sebenarnya tak kisahlah ketua tu macam mana sekalipun, kita sebenarnya orang yang ada di bawahnya tu, kita kena support lah. Kita support each other. So maksudnya leader tu support anak buah dia, anak buah tu support leader dia. Saling melengkapi lah. Saling melengkapi. Ketua mendengar dan mendengari masalah-masalah daripada bawah dia. Dan dia akan menyelesaikan. Orang cakap jadi ketua ni dia bukan setakat nama. So saya cakap dia datang dengan tanggungjawab. Tanggungjawab untuk anak buah dia, untuk tim dia. Akan galas tanggungjawab apa. Sebab apa-apa masalah yang akan berlaku, dia berada di bahu ketua. Dia sangat-sangat, orang kata ramai pemimpin sekarang fikir dia nak nama tau. Itu sebenarnya dia nampak satu pasukan tu tak bagusnya, tak bestnya sebab ketua nak kadang-kadang benda tu best, seronok. Tapi okey lah, dah ada satu ketua yang sangat-sangat straight, betul-betul tegas je. Dia macam kan macam kalau yang Visitua tahu, dia macam bossy. Dia terlalu bos. Dia terlalu mengarahkan kan. Visitua suka benda macam tu. Tak kan? Bagi kita pun kalau jadi pengikut, kita sebagai pengikut yang mempunyai ketua yang bossy, yang sebagai yang nak asyik mengarahkan kan, kita pun akan rasa tak best buat kerja. So apabila awak menjadi ketua, awak perlu faham dua. Awak perlu faham diri awak. Satu, awak sangat-sangat perlu faham diri awak. Kalau awak tak faham diri awak, awak tak akan mempunyai satu visi yang jelas. Dan yang kedua, awak perlu faham orang lain. Kalau awak tak faham orang lain juga, memang awak perlu perbaiki cara lead awak lah. So jangan jadi selfish. Jangan jadi selfish, jangan. So sebenarnya kita dah terlampau panjang kita borak. Terlampau panjang kita borak. So kalau nak minum kopi tak boleh, bulan puasa. Bulan puasa. Okey, boleh. So untuk mengakhiri podcast kita pada hari ni lah. So saya mengutip kata-kata Buya Hamka. Okay, jangan takut jatuh sebab orang yang tak pernah memanjat lah yang tak pernah jatuh. Okay, jangan takut gagal sebab orang yang tak pernah gagal, dia adalah orang yang tak pernah melangkah. Okay, dan jangan takut salah sebab dari kesalahan itulah kita dapat tahu apa yang kita perlu perbetulkan. Okay, gagal itu memang pasti dalam kehidupan. Orang-orang yang berjaya bukannya dia gagal and then dia putus asa. Tapi orang-orang yang berjaya ini adalah orang yang terus-menerus bangkit dan akhirnya nampaklah hasil. Okay. Kalau kita jatuh 7 kali, kita kena bangun 8 kali. 8 kali. So kita dah sampai ke penghujungnya lah. Okay. So kita dah borak-borak. So saya harap sebenarnya korang dapat apa input yang kami bagi. Dan jangan lupa untuk follow kita orang punya social media, iaitu di Instagram Kelab Fasasi UTM dan juga di YouTube Kelab Fasasi UTM juga. Kat situ kita orang akan kongsikan pelbagai aktiviti yang kita telah dilakukan dan akan dilakukan lah. Banyak lagi aktiviti-aktiviti yang kita akan lakukan. Betul. Jadi stay tune dan follow lah di laman sosial kami. So lepas ni kita akan ada kelab-kelab lain. So korang boleh menantikanlah setiap minggu kita akan post berkenaan dengan kelab-kelab lain lah. So itu saja daripada saya, Presiden of Fasasi Tuah Harif, dan saya Ketua TTF Muhammad Firdaus. Fasasi Sahabat Siswa.